Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Muqaddimah Suratul Isra. Surah ini diturunkan di Makkah, mengandungi 111 ayat. Dinamakan Suratul Isra, artinya perjalanan pada malam hari. Kerana peristiwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dibawa Isra pada malam hari dari Masjid Al-Haram di Makkah Al-Mukarramah ke Masjid Al-Aqsa di Palestin. Ada disebutkan dalam ayat yang pertama. Saya tambah sikit tak? Surah ni juga dinamakan surah Bani Israel. Selain daripada nama Suratul Isra, iaitunya surah Bani Israel, sebab selepas daripada ayat yang pertama, yang kedua tu, Allah Ta'ala sebut hubungnya dengan Bani Israel, iaitunya anak-anak Nabi Yaqub. Intisari kandungannya menegaskan bahawa tujuan dan hikmat-hikmat berlakunya mukjizat Isra yang luar biasa itu ialah kerana hendak memperlihatkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tanda-tanda kekuasaan dan kebesaran Allah Azza wa Jalla. Kemuliaan yang besar ini dikurniakan oleh Allah Ta'ala kepada baginda ketika baginda sedang menghadapi pertentangan keras dari kaum kafir musyrik di Makkah. Ni orang duduk totan, sangat-sangat hebat pada waktu tu. Allah Ta'ala Nabi. Ni pun dalam peristiwa ayat katanya setelah Siti Khadijah dengan Abu Talib meninggal dunia, Allah Ta'ala jemput Nabi naik ke langit untuk memberi semangat supaya baginda berjuang terus menyebarkan Islam sehingga berjaya. Diterangkan pula perihal kaum Yahudi Bani Israel yang sentiasa mendurhaka kepada Allah Ta'ala dan bertindak ke atas kepada ganas terhadap umat manusia. Dan kerana itulah mereka telah menerima kehancuran 2 kali di Palestin. Kali yang pertama di tangan Raja Babylon, dan kali yang kedua di tangan Raja Rom. Lalu diberi amaran bahawa selagi mereka mendurhaka dan ceroboh ni makna rukran, maka selama itulah pula Allah Ta'ala menggerakkan umat-umat yang lain untuk menyerang, memburu dan menghancurkan mereka. Ini sampai ke hari ni pun lagu tu lah. Kalau kita tengok keadaan negeri Israel walaupun tak ada besar sangat, tapi ada belaka sifat-sifat orang Yahudi dan umat seluruh dunia terhadap mereka. Dan itulah dan inilah yang telah berlaku sepanjang sejarah kaum Yahudi zaman berzaman. Setelah menegaskan bahawa kitab suci Al-Quran memberi petunjuk ke jalan yang amat betul, iaitunya agama Islam, lalu diterangkan tentang kitab manusia. Apa kitab manusia? Bukan Quran ni, atas dunia ni kitab Quran lah. Tapi kitab manusia iaitunya hak nak baca anak orang sikit lagi. Buku amalan dia panggil. Atau suratan amalnya, yang tertulis di dalamnya segala perkara yang dilakukannya dengan ikhtiarnya sendiri. Ini kita pun kena ingat semua gapo hak kita buat, kita akan boleh baca sikit lagi.
sama ada amal baik atau amal jahat. Amalnya itulah yang menentukan nasibnya sendiri. Jika baik amalnya, maka selamatlah dia dunia dan akhirat. Dan jika jahat amalnya, maka menentukan nasibnya, maka apa? Maka celakalah dia dunia akhirat. Amalnya dan nasibnya diibaratkan sebagai benda yang dikalungkan di lehernya. Supaya duk ikat di tekak. Leher maknanya tekak. Ini buku amalan kita akan ni banding supaya duk sakut di tekak kita. Kalau kita nak baca sikit lagi. Yang tidak dapat dipisahkan daripada dirinya. Kerana dialah yang bertanggungjawab terhadapnya. Diterangkan pula bahawa Allah Ta'ala memberi rezeki kepada sekalian hamba-Nya yang mukmin dan yang durhaka. Tetapi setengahnya dilebihkan atas setengahnya yang lain. Alhamdulillah ni, kira katanya rezeki kalau sekiranya baik, duduk dia orang baik, maka dia molek. Tapi rezeki yang baik tapi duduk di orang yang tak baik, maka penuh rezeki itu. Diguna pada jalan tak baik. Misalnya ada orang mukmin yang senang dan ada pula yang sempit hidupnya. Ini tu hewan semula jadi lagi. Orang pasal hijau tak ada nampak katanya boleh rezeki banyak tak. Ada setengah-setengah orang hijau mudah-mudah dah. Tapi boleh kepada dia alhamdulillah duit supaya daun kayu luruh atas riba dia. Dan ada orang durhaka yang mewah, serta ada pula yang miskin. Semuanya itu ada sebabnya dan hikmatnya. Sebab tu kalau kita tengok zahir, tapi hikmat ada di sebalik tu. Hikmat kita tak tahu katanya apa boleh tu hewan orang ni kaya, orang ni miskin. Tu hijau kadang-kadang letih orang miskin lagi daripada orang kaya. Ada hikmat dia. Perbezaan dan kelebihan antara sesama manusia itu bukan sahaja di dunia, bahkan di akhirat. Lebih besar lagi. Ada yang berseni-seni, bersenang-senang lenang dengan berbagai-bagai nikmat di dalam syurga, dengan mendapat pangkat kedudukan yang setinggi-tingginya. Dan ada yang menderita azab sengsara di lapisan neraka yang terkebawah sekali. Masya Allah. Nah, bahkan di dalam syurga pun berperingkat-peringkat. Demikian juga yang menderita azab di dalam neraka. Wa'alaikumsalam. Oleh kerana semaya yang 5 waktu telah difardukan oleh Allah Ta'ala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan umatnya pada malam Isra dan Mi'raj yang disebutkan perihalnya di dalam surah ini, lalu diperintahkan supaya semaya itu dikerjakan pada waktunya yang telah ditentukan. Sebab tu kita pun alhamdulillah dapat mengerja semaya dan kena jaga semaya ni sampai mati. Jangan tinggal semaya walaupun sewaktu pun tak boleh tinggal. Ini sebagai tiada agama. Kemudian diterangkan secara khusus tentang keistimewaan semaya subuh, supaya masing-masing memulakan harinya dengan ibadat pada saat yang barakah itu. Lepas tu kita kalau kita tengok banyak umat Islam atas muka dunia berapa orang hak bangun semaya subuh. Setengah-setengah kita katanya tak apalah dia semaya, tapi semaya cakur rumah seorang. Semaya seorang. Tak ada kira ni khasnya kepada orang lelaki. Orang lelaki ni dia mudah tubik pada rumah dia, pergi ke masjid. Kalau orang perempuan tu agaknya kau camkat bagi orang Tino tu boleh jadi susah bagi dia nak duyung-duyung tubik ke masjid, payah. Kita orang lelaki ni Masya Allah, Tuhan ayat di dalam Quran, wa Quran al-Fajr
inna Qur'anal fajri kana mashhuda. Ada di dalam surah Isra ni. Insya-Allah kita akan belajar inna Qur'anal fajri kana mashhuda. Di sini maksudnya semaya subuh itulah yang disaksikan oleh malaikat-malaikat. Sebab apa? Sebab dalam semaya subuh ni disunat bagi imam baca panjang sikit pada semaya biasa-biasa. Kalau semaya maghrib, semaya isya, biasanya baca biasa, tak panjang sangat, tak pandak sangat. Tapi semaya subuh disunatkan bagi tu imam baca tu panjang sikit. Supaya apa? Malaikat yang tulis dalam buku amalan tiap-tiap orang yang mari semaya ni, insya-Allah akan masuk di dalam ayat ni belakang. Sebab tu semaya subuh, Nabi kadang-kadang baca surah tu, ada tersebut di dalam hadis-hadis Nabi hak sahabat sebut. Riwayat katanya Nabi baca surah tu. Jarang Nabi nak baca surah pandak-pandak. Qul huwallah tak ada lah. Inna a'tayna tu tak ada dalam semaya subuh. Sebab ia pandak doa. Baca semaya baca adanya surah-surah yang panjang. Lepas tu apa lagi? Supaya masing-masing memulakan harinya dengan ibadat pada saat yang barakah itu sebagai bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Akhir sekali suratul Isra ini diakhiri dengan menerangkan cara memuji Allah Subhanahu wa taala supaya rasulnya dan sekalian hamba-Nya sentiasa menyebut alhamdulillah. Sebab apa tu? Sebab akhir surah Isra ni wa qulil hamdulillahilladzi lam yattakhidh walada wa lam yakul lahu syarikun fil mulk wa lam yakul lahu waliyyun minadh-dhulli wa kabbirhu takbira. Sikit dah. Saya wallahu alam lah. Saya ngaji tak ada banyak sangat. Bila kita dengar setengah-setengah orang bila sudah semaya lah, wi salah dua salah ni kan kiri, kita dengar setengah-setengah orang baca ayat ni, sama ada tu imam pun baca ataupun makmum pun baca, wa qul alhamdulillahilladzi lam yattakhidh walada wa lam yakul lahu syarikun fil mulk wa lam yakul lahu waliyyun minadh-dhilli wa kabbirhu takbira. Saya wallahu alam, saya royak betul-betul lalu kita katanya saya ngaji sikit. Alif botol saya baca tak habis lagi. Tapi tak ada rasa temung lagi dalam hadis Nabi royak katanya lepas pada wisale suruh baca ayat ni. Hak biasa temung dalam hadis Nabi-nya sudah wisale astaghfirullah Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Hak biasa temung hak tu. Lepas tu tak biasa temung hak biasa baca ayat ni. Saya minta juga ni, korang kalau siapa boleh royak katanya ada dalil katanya baca ayat akhir suratul Isra lepas pada wisale, alhamdulillah, nak terima kasih banyak-banyak katanya duduk dalam dalil. Kitab mana, hadis mana, tu ajaran Nabi hak bucu mana, wallahu alam, kita pakat nak amal belaka kalau sekiranya ada dalil. Kalau tak ada dalil, maka kita amal lah hak Nabi, royak hak Nabi amal. Gitu. Mudah. Apa lagi? Alhamdulillah ni segala puji tertentu bagi Allah sebagai bersyukur kepadanya atas segala nikmat-Nya yang tidak terhitung itu. Kerana Dialah Tuhan yang Maha Asa dan Dialah sahaja yang wajib dibesarkan dan dimuliakan dengan sepenuhnya. Alhamdulillah ni adalah duduk di muka 545 di dalam pimpinan Ar-Rahman suratul Isra, iaitu surah yang ke-17. Awal juzuk yang ke-15. Lepas tu cuba kita ingatlah katanya hari ni mula muqaddimah, lepas tu nak masuk dalam surah dia. Esok lusa kau pergi terus nak boleh habis surah Isra 100 sebelah ayat ni. Kau pergi sikit ada ayat pandak, ada ayat panjang. Lepas tu
Benda-benda hak berlaku, hak yang Tuhan royak di dalam surah ni ada berbagai-bagai. Alhamdulillah. Sebab tu, dan kalau boleh kita pun azal semua nak ngaji Quran, nak dengar Quran, nak baca Quran, nak dalil Quran. Lepas tu kita pun nak mati dengan Quran, nak duduk dengan Quran sampai ke duduk dalam syurga insya-Allah. Sekadar inilah. Wallahu a'lam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.